أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا اللهم أنجز لنا ما وعدتنا اللهم آتي ما وعدتنا اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل السنة لا تعرف عقيدة رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في بلدنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada buku yang kita telah kemukakan kepada saudara kita di dalam ini masjid, iaitu Tanbihun Nabil ila anna tarka dalil. Nak beri peringatan bagi orang yang ada kesejahteraan akal fikiran bahawa sesungguhnya tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu amalan, sedangkan amalan itu sebabnya ada di zaman dia, tegahnya tidak ada apa-apa juga Nabi kita tinggal, maka itu adalah dalil tak boleh kita nak buat kerja apa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohi mari kepada kita. Kita tengok pada muka 32 31 tu, setelah daripada kita menjelaskan kata bahawasanya amalan kita ni pastinya kena ada asal, kena ada tempat yang kita nak berjijak di atasnya. Jangan kita sengka kata amalan kita ni semata-mata dengan akal fikiran kita kata dia tu baik, maka baiklah. Itu bukan. Jadi mahal an-niza', tempat yang jadi perselisihan dalam masalah yang kita nak kemukakan di sini, dikatanya bagi tiap-tiap mereka yang beramal akan amalan yang tidak ada di atas jalanan yang diberjalankan oleh ulama salafus salih dan tidak mengikut fahaman mereka bagi kita nak fahamkan Alkitab dan Sunnah, maka itu adalah jalanan yang kita memutuskan hati sebagaimana alim ulama kita rakyat kata, itu bukan sabilil mu'minin. Bukan jalan ni orang-orang yang salafus salih dulu daripada sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, mereka itu jalan. Allah kata, Tuhan kata dalam Quran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin.
Mereka ini ikut jalan ni yang bukan yang dibejejak, yang diberjalan di atasnya oleh al-mu'minin. Dia mukminin di situ iaitu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, atba'it tabi'in masuklah di dalam perkara-perkara yang kita telah sebut tadi. Dan terkadang orang kita ni dia apabila tak fahamkan akan itu pahaman, nescaya terkadang dia tadi itu mengelokkan setengah-setengah daripada rangkaian-rangkaian yang datang baru di dalam Islam, tidak ada asal pun, yang mereka itu buat mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan yang dia mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi, tabi'in, atba'it tabi'in pun tak kenal perkara-perkara tersebut. Apabila kata tak kenal perkara-perkara tersebut, seolah kata jadi asinglah kita dengan jalan yang diberjalankan oleh para mereka itu. Apabila jadi asing kita daripada jalan ni mereka, membawa pada kata kita ni duk di atas jalan ni kita suku, mereka duk jalan ni suku. Sedangkan jalanan hak Tuhan suruh turut iaitu sabilul mukminin. Kita pergi jalan ni hak lain daripada sabilul mukminin. Di sini nampak kata kita tadi itu mukhalafah, berjalan tak sama dengan apa yang diberjalankan oleh orang yang Allah Ta'ala itu puji, Allah Ta'ala itu mulia, Allah Ta'ala meredai, kita pergi jalan kot lain. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita kata jalan ni ramai orang duk berjalan, jalan ni banyak orang duk berjalan, jalan ni orang duk mai lama dah dan sebagainya. Itu bukan hujah syarak, itu bukan hujah daripada Allah Ta'ala dan Rasul sama sekali. Bahkan hujah tu adalah hujah yang dihujahkan oleh para musyrikun Quraisy zaman dulu terhadap jalanan yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu kita sebagai orang Islam wajib menjauhkan kita daripada itu pahamnya. Pahaman itu tak boleh kita sama sekali nak berjalan, nak pergi faham, nak pergi buatnya amalan, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu cerak perkara-perkara yang menyerahkan dengan agama kita. Dengan sebab itu ada juga setengah-setengah daripada manusia kita ni yang dia kata elok rangka tu elok. Ada apa semua hak ulama duk kata ada rangka ada dua, rangka hak baik, rangka hak tak baik. Semua dalam kitab ulama apabila dia kecek gitu tu bid'ah, orang panggil rangka hak syarak. Itu rangka cakap pelurawi sahaja, bukan rangka syarak. Rangka syarak tak ada pia di kalangan ulama kata molek, tak ada. Hak duk kata tadi itu hak kita duk bunyi di telinga sama ada Imam Syafi'i, Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, Sultanul Ulama, Imam Nawawi sendiri, imam ni banyaklah. Ada rakyat kata di sana ada rangka yang baik, maka kena rangka oleh mereka itu iaitu rangka di dalam masalah cakap sebut sahaja. Ada pun rangka pada diri hak Nabi kata kullu bid'atin dalalah, tak ada pia cenggah situ. Tak ada pia dok kata lagu manalah, salah kata sebagaimana Rasulullah katalah. Karena mereka itu waruk dan mereka itu tahu qadar diri mereka kata nak pergi buat belaga bau dengan Nabi ni tak boleh. Dengan sebab itu kita faham supaya kata kita ni tak cacuk dalam masalah faham ni. Kalau kita tak faham gitu terkadang orang kata ni ada bagi ni, kenapa pula tak bagi? Ni. Apabila kita tak mendalami, gitulah cara dia. Jadi semua tadi itu dibilang kata kalau pergi bagi kata hak ni ada molek, ada dalam rangka dalam syarak ni kata molek, hak ni kata tak molek. Jadi dua ni tak boleh lagu tu. Sebab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia katakan Abdullah ibnu Umar ni salah seorang daripada tokoh ulama as-sahabah. Dia kata tiap-tiap rangka adalah tak betul jalan belaka. Sekali pun manusia tadi nak lihat, nak tengok, nak nampak kata molek. Dalam ibarat bahasa Arab kata kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanan. Tiap-tiap rangka adalah tak betul jalan belaka, tak pergi pada syurga lah mana tak betul jalan situ tu.
Walaupun manusia tadi nak tengok, nak nampak, nak kira kata molek, sekali pun gitu. Itu faham yang sahabat dah tu terhadap hadis kullu bid'atin dalalah. Sebab hak kita nak ngaji ni bab ni khusus insya-Allah taala. Di manakah dia tadi itu lagu mana, nyolekok di mananya betul lagu mana, tepat mana kena buh gia 1, buh gia 2, insya-Allah kita akan mengaji dengan cara pendetail bi iznillah taala. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala kata, Imam Syatibi ni salah seorang daripada tokoh ulama Maliki. Tetapi dia ni kalau bab rangkaian puak-puak tokoh ulama Maliki ni ghalib ya talak. Dia karang satu kitab nama Al-I'tisam. Al-I'tisam ni cara kita nak bergantung pegang kepada kalam Tuhan, kalam Rasul macam mana. Dan satu kitab lagi nama Al-Muwafaqat. Muwafaqat ni pun kitab sakut paut dengan usul fiqh. Cuma dia bahas balik usul maqasidi. Maqasid ni makna kata dia kira balik mana? Balik kata kemaslahatan manusia. Gapo kata manusia itu mau, maka dia ambil maqasidus syariah tadi itu, qasaknya syariat ataupun apa yang kata matlamat syariat kita ni nak memudahkan bagi umat manusia, tak payahkan. Sebab tu ayat dalam Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala tak jadikan bagi kita ni benda yang susah payah kita nak beramal. Dia katakan, idzil mutaqaddimuna minas salafis salih hum kanu 'ala siratil mustaqim. Ingatlah kata bahawasanya orang dulu, al-mutaqaddimun, orang dulu. Apa kita kena dok gaduh dengan orang dulu sebab orang nak belaka orang dulu ni. Apa saya kata kau dulu, hak dulu, gapo orang nak belaka. Cuma apabila kata dulu ni ya wari bayan, minas salafis salih, daripada golongan orang salafis salih. Pia salafis salih yakni mereka yang pangkat dia tu wa imma sahabat, wa imma tabi'in, wa imma atba'it tabi'in. Tu mereka dinamakan salafus salih. Pas sahabat ni lebih setara mana kita rakyat dah ke, Tuhan puji dia, Tuhan redai terhadap dia. Pada tu pada tabi'in, Nabi puji dia, Tuhan puji dia. Atba'it tabi'in, Nabi puji dia, Tuhan puji dia. Tak apa dah tu. Kita nak duduk situ, nak gantung di situ. Kenapa kita kena duduk bergaduh dengan salafus salih ganti? Kerana masa ni lah masa wahyu turun daripada langit, daripada Tuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni orang kama dia, orang khalaf lah kita kata, kalau kita beranak ni orang belakang. Mana lagu mana kita nak fahamnya agama sebagaimana Tuhan wak turun kepada Nabi. Bagaimanakah perlaksanaan Nabi? Kena tengok puak ni. Sebab tu kita kena niti naik. Sekarang ni salah tak ada naik, we dekat dengan lampu. Dekat dengan apa? Dekat dengan pelita tu. Pelita tu mana apa? Iaitu cahaya Quran, cahaya hadis. Dua-dua ni duk gini. Maka kita ni kena turun, kena gelak semata. Kena gelak turun pahtan tu. Maka mari ulama isahwah, mana ulama yang pasal nak akak manusia kelik semula, panggil buat mujaddidun, maka nak akak naik, we dekat dengan wahyu Tuhan, dengan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta gunanya sahabat tabi'in, atba'it tabi'in sebagai alim ulama kita. Lalu Syatibi katanya, hum kanu ala siratil mustaqim. Mereka itu duduk di atas jalanan yang benar. Hak kita dak minta itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siratal mustaqim ni pia atas dok tah tu. Para an-nabiyyin, nabi-nabi semua dok tah tu. Wasyuhada, orang mati, orang syahid. Kalangan orang syahid di dalam Islam kita. Orang syahid ni mana orang yang menggerbalkan masa dia, umur dia, tenaga dia, harta benda dia kerana Allah, untuk nak akadkan lambang bagi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Akadnya kalimatullah hiyal ulia, itu wasyuhada was-salihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang duduk dengan Allah Taala, duduk dengan agama, berpegang dengan ajaran Islam, tu salihin. Lalu Tuhan kata wa hasuna ulaika rafiqa,
mereka itulah kawan yang sebenar. Hak kita dak minta ihdinas siratal mustaqim, tu dia tu. Pia hak mula-mula duk atas jalan siratal mustaqim, yakni humus sahabah wat tabi'un wa atba'it tabi'in, iaitu para salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in. Kalau Imam Al-Qurtubi sebut kata waqad kana as-salaful awwal radhiyallahu anhum, dan adalah salaf orang dulu tadi itu Allah Ta'ala meredai terhadap mereka. Semua ulama pakat gitu belaka. Sebagaimana kita duk royak tu lah, kitab hak kita duk mengaji di tanah air, kitab Jawi ni, Matn Jawharatit Tauhid bagi Syekh Ibrahim Laqqani, dia katakan wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Tiap baik, benda hak baik kita ikut jalan yang salaf. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan pada tiap-tiap jalan hak tak molek ikut jalan ni hak belakang. Jalan ni hak belakang buat hak tak jalan di atas siratal mustaqim. Ni sini kita nak ngaji, tak ada jadi musuh dengan siapa, tak ada jadi nak panas dengan siapa, dak. Semata-mata kita nak jalan klik pada jalan ni hak asal kita. Soalah kata kita nak klik kepada syurga dunia. Ni apa panggil syurga dunia? Sebab setengah-setengah ulama kata siapa dia tak masuk syurga dunia, maka dia tak akan masuk syurga akhirat. Syurga dunia lagu mana? Ni, iaitu jalannya siratal mustaqim. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kata di dalam kitab Fathul Bari juzuk 13, tatkala dia syarah kitab Tauhid, dia katakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Maka bahagia dan untung bagi mereka yang pegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh salafus salih dan menjauhkan diri dia daripada rengka orang agama dia. Kalau gitu semua ulama, dia tu orang khalah juga tu Ibnu Hajar tu. Laqqani, Syekh Laqqani, Ibrahim Laqqani, orang khalah juga, tetapi ia kecek, ia puji terhadap ulama is-salaf. Malaikat satu orang dalam dunia hak berani tajarruk di atas mazhab salaf, iaitu Hasan As-Saqqaf. Dia kata tak ada mazhab salaf. Dia kata mazhab salaf tak ada. La ilaha illallah. Bagaimana kata tak ada? Apabila buka kitab ulama mazhab salaf ni tersebar, sehingga Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala katakan, dia kata wa innama nasluku fi hadzal maslak mazhab as-salafis salih. Dan sesungguhnya aku nak jalan di atas jalan ni hak telah jalan oleh ulama-ulama salafis salih. Sesungguhnya aku nak jalan tentang beriman dengan Tuhan ni, iaitu jalan ni yang dijalankan di atasnya oleh ulama salafus salih. Tu Ibnu Katsir. At-Tabari pun sebut hal lain lagi banyak. Sebagaimana hamba ayat dah minggu dulu, hingga Syekh Daud Fatani alaihi rahmatullah sebut dalam Durrus Tsamin, kata mazhab salaf ni gini. Subhanallah. Mari orang Hasan As-Saqqaf, orang Arab ya orang Urdun tak ada lagi, hidup lagi. Amal dia diambilkan ilmu tadi itu oleh orang Jawi kita. Orang Jawi duk tanding kita ni lah. Mari duk sebar-sebar mazhab salah, tak ada jalan yang salafus salih, tak ada dan sebagainya. La ilaha illallah. Seolah kata tolak matahari tengah hari. Tolak matahari tengah hari, tak ada matahari. Orang pakat tengok belakang cahaya matahari, bukan tengok matahari, tengok cahaya matahari. Dia kata dak bukan. Hang nak buat kan? Orang apabila dia tak say ni 1000 kali dalih. Orang apabila dia tak say ni hebat setara mana, pasih setara mana, warok setara mana, alim setara mana, hingga kita jadi Jibril pun dia tak terima kita. Tu sudah. Kalau gitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala katakan ghayatun nas ridhan nas ghayatun la tudrak. Dia kata nakwi orang tu kasih kita, redha terhadap kita, satu matlamat yang kita pergi tak sapa. Sungguh. Kalau gitu fakhtar li nafsika siratakal mustaqim famshu famdi alaiha. Maka pilih jalan ni hak betul, maka jalan di atasnya. Tak usah kira. Itu cara yang kita nak bawa jadi kena. Lalu gitu mereka ini salafus salih kata walam yafhamu minal adillatil madhkurah. Mereka itu tidak faham daripada dalil-dalil yang tersebut, dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma'. Kata ada rangkaian dalam agama, tak ada dalam itu. Wa ma asbahaha illa ma kanu alaih. Dan bagi umpamanya malaikat apa yang mereka itu ada di atasnya.
wa hadhil muhdatsat lam takun fihim wala amilu biha. Itu rengkaan mereka tidak beramal dengannya dan tidaknya fahamnya di atas jalan ni yang mereka itu nak amal tu tak ada. Sebab itulah sahabat Nabi dia suci daripada menyengutu Tuhan, suci daripada rengkaan, maka Tuhan redha terhadap dia. Kerana dua ni adalah yang pertama menyengutu Tuhan penuh asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua rengkaan penuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun maksiat, fahsyak dan munkar dia mengkurangkan kesempurnaan iman. Mengkurangkan kesempurnaan iman, tapi dia tak punahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu ya tiga serangkai. Makna kata balik ning ni punuh kalimatus syahadah. Hak ni asyhadu an la ilaha illallah sakut paut dengan Tuhan. Ni bab sakut paut dengan menyengutu Tuhan. Hak ni sakut paut dengan rengkaan. Sebab tu kita kena bergaduh dua ni. Kerana bihima dua ni lah kita nak bawa dia buka pintu anak kecil. Salah kata buka pintu syurga, dia kena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada, tak boleh. Hari ni ada satu cara memikir Baitu Ibrahimiyah. Baitu Ibrahimiyah ni iaitu cara memikir nak satukan agama semua di atas dunia ni, semua boleh masuk syurga belaka. Ya Allah, mari kau duk pelik semata. Hingga orang dalam negeri Arab sendiri duduk dalam Jaziratul Arab, duduk di dalam tanah Arab, terkadang duduk dalam tanah haram kata la ilaha illallah, aku dengan itu perkataan. Pendapat ni atau pemahaman ni ya asal usul daripada wahdatil wujud, yang royak kata makhluk ni tak ada makhluk dengan Tuhan benar tula. Mari sekarang lah ni orang panggil agama nak wahdatil adyan. Sedangkan Allah Taala kata dalam Quran ini wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia nak mau jalan ni hak lain pada Islam, maka orang ni Tuhan tak terima amalan dia, dan akhirat esok termasuk daripada golongan orang yang rugi. Mereka dakwa kata Nabi Ibrahim ni adalah bapak bagi segala nabi, semua duk dia belaka dan gitu dan gini. Lalu Tuhan jawab dalam Quran, pakat bubuk belaka Yahudi pun nak Nabi Ibrahim, Nasara pun nak, musyrikun pun nak, pakat nak belaka. Lalu Tuhan buat turun ayat Quran sebagaimana keputusan, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, bukan dia itu Nasara, bahkan dia adalah orang Islam yang bersihnya jiwa kerana Allah Subhanahu wa taala tak menyengutu, wa ma kana minal musyrikin, dan dia itu tak masuk di dalam golongan orang-orang yang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Itu pahaman kita. Kalau gitu coba kita balik pada muka 32 tu. Dengan sebab itulah jadi kedahsyatan engkarnya ulama salafis salih dan tokoh-tokoh ulama, dan mereka itu akaknya suara dengan sebesar-besar suara, seolah angkat pandangan dia, angkatnya lambang dia, menetainya cara rengka di mana-mana tempat di atas muka bumi ini. Dan mereka itu beri amaran terhadap fitnah rengka lebih dahsyat daripada beri amaran hak lain lagi. Terkadang lebih dahsyat daripada masalah nak ingkar benda fawahish dan zalim dan udwan, benda-benda yang nak memunuhkan sesama orang-orang Islam ni daripada maksiat ni. Kerana apa? Kerana kemudaratan rengkaan lebih dahsyat daripada kemudaratan maksiat. Hawak apa boleh sebab begitu? Kerana hak ni merutuhkan dua kalimah syahadah. Walaupun kita tak hampa sama sekali, ulama ahli sunnati wal jamaah tak hampa sama sekali tentang lari daripada benda-benda yang mungkar, benda-benda yang fahsya, benda-benda yang jadi maksiat dan sebagainya, taknya cuai. Tak ada kata buat rengeng-rengeng, dak. Bahkan ada di kalangan ulama kita ada hay'ah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Satu kumpulan daripada orang Islam yang pergi jawatan kuasa, suruh dengan molek, tegah dengan benda jahat. Sama ada di mana-mana tu ada. Hatta dalam negara kita pun ada setengah-setengah daripada
apa nama orang-orang Islam kita ada buat amal tu, pakak dengan kereta, queue kereta ratik, pakak dengan rong rem ratik, hotel ratik. Nanti suluh tengok kata anak muda kita ni hak mana, duk pesen duk main pelak-pelak tadi itu, tu salah satu daripada rupa. Sebab apa? Sebab kita faham kata kalimah maksiat ni iaitu dia mengkurangkan iman, dia tak memadamkan iman. Dia tak memadamkan tauhid, tak memadamkan apa nama kalimatus syahadah hak kita mengucap tu. Ada pun rangka ataupun menyengutu Tuhan, dua ning ni kalau kena punuh dua kalimah syahadah kita. Apabila punuh situ, seolah kata orang kita ni tak boleh nak kira dah lah. Punuh taksa dah, punuh hati pula, punuh buah pinggir pula, mati dah lah orang tu, dah buat apa lagi. Ya gitu lah. Sebab itulah iman di sisi kita kena tambih. Iman di sisi kita ni, ime apabila itlaq iman, ya ada 5 hak kita kena ingat. 5 ni kita kena tahu. Walaupun kita nak kata aku ni tak ada mengaji mana, tak boleh. Malam ni kita nak mengaji ni, orang kita ni ya terima faham, terima tahu, terima boleh ilmu pengetahuan. Ada? Ya kita ya jangan kita buat jadi lekeh diri dulu. Kadang kita nak patah semangat kita dulu. Tak pada ni kita nak mengaji, tak pada ni kita nak buat lagi, ngaji lagi, dak lagi tak pada dah. Seolah dak usik diri dah. Kalau kita usik diri dulu, lepas tu kita nak ambil semangat di mana? Moga kata kita sendiri dak usik diri kita. Kalau gitu hak usik diri itu lebih takut, lebih payah, lebih dahsyat daripada kita temung dengan benda hak benar tu lagi. Ni tepat hak kita ni, sebab tu orang kita apabila kita tengok orang maju, kek tangi, orang tanya, kek tangi jawab kena tak kena, kek dulu. Ya lagu tu. Kita ni pesen kata duk penakut sebab kata kita duk usik diri. Kalau aku royak ni kalau tak kena malu muka ni dan sebagainya. Ya duk situ orang kita. Apa nak buat lagu mana? Di sini kita kena duk heret. Sebab itulah orang panggil kita kena faham suasana orang kita. Nak beki di mana? Hak molek sekali orang nak beki orang dalam negara tula tu. Orang pesen kata orang hak duk di dalam kawasan kita ni lah juga, karena kita ni tahu kata kita nak beki di mana. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 5. 1, at-tasdiqu bil janan. Kena benar dengan hati. Kita benar dah. Benar dengan hati makna lagu mana? Makna kita percaya habis apa Tuhan royak, Nabi royak, sudah. Tu mana at-tasdiqu bil janan. Wal wal amalu bil jawarih wal arkan. Dan kita beramal dengan anggota kita. Lepas pada kita benar, kita beramal dengan anggota kita. Wal qawlu bil lisan. Dan kita kata dengan lidah, aku dengan lidah. Yazidu bi ta'atir rahman. Dan dia tadi itu tambah dengan sebab kita taat ke Tuhan. Wa yanqusu bil isyan. Dan dia itu jadi kurang dengan sebab kita itu deraka pada Tuhan. Itu makna iman di sisi kita. Kalau gitu, maksiat, fahsya, mungkar, segala perkara ni adalah dia mengkurangkan iman kita, melemahkan iman kita, tapi tak membatalkan, tak mempelesukan, tak memunuhkan iman kita, sebagaimana menyungutu Tuhan makna syirik, dan rangka maknanya bid'ah. Dua ni adalah perkara yang menyalahi besar dengan syarak kita. Kalau gitu, maka hiduplah kebanyakan daripada ahli sunnah wal jamaah di antara lemah dan jadi kelajak. Ketika itu, apabila orang ahli sunnah wal jamaah ni pakai duk dia, apabila pakai duk dia belaka, tak sik ambil berat dengan apa nama syarak, tak siknya ambil padu, tak siknya ambilnya apa nama bela dia dan sebagainya, ketika itulah ahwa, mana hawa nafsu, dan orang hak bawanya rangka dia menyawa masa tu. Apabila dia menyawa, dia gagah. Apabila gagah, di situlah dia bawanya hujah-hujah yang batil, wa yujadiluna bil batil liyudhidu bihil haq. Dia bawa kebatilan, bawanya cara-cara apa yang kata yujadil ni makna berbantah dengan cara kebatilan. Bantah ni makna bahasa kita ni, kalau tu bahasa surat, makna dia guna lidah dia untuk nak putar belik
nak uwi kita tadi itu tak boleh nak ikut benar-benar. Ya berkah benar-benar tadi itu nak gerak tak boleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab di kalangan ahli sunnah wal jamaah juruh belaka. Juruh di sini mana kan? Ya juruh dah. Yakni pakat duk dia belaka malah nak bos pakat duk dia pakat tak kata gapo tak ada hurai tak ada uwi alasai tak ada gapo. Ha ni nyanyo. Apabila sampai situ mereka menyawa sebagaimana Tuhan raya wajadilu bil batil liyudhidu bihil haqq fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Ha ni hak kita takut. Dan mereka itu membantahkan dengan tidak gapo nama? Dengan tidak benar untuk menggugurkan, menjatuhkan dengan kebantahan tadi itu akan kebenaran. Ya warinya dalil-dalil hak dia untuk nak gonjel benda hak benar tadi tu wiluruh turun. Sebab al-haq wal batil ni dua perkara yang naqidan, ulama kata tak boleh nak beripung sama sekali. Seumpama malai dan siya tak boleh nak beripung oleh masatullah, tak boleh. Hak ni benar-benar, hak ni benar kebatilan. Dua ni ya berlawan sama. Cuma kita ngaji gini ni kita nak ngaji kata diri kita duduk di mana. Suluh diri dulu, belum daripada kita nak cara orang, suluh diri. Kata kita ni duduk di mana, faham setara mana terhadap aliran agama kita ni. Liyudhidu bihil haqq, dia tadi itu membantahkan akan kebenaran dengan kebatilan tadi. Fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab, lalu aku seksa mereka, maka bagaimanakah pedihnya seksa aku? Tuhan seksa lagu mana? Membawa ada kata kita ni tak reti gapo. Lepas duk ngah gitu habis semangat, habis kodok, orang kita kodok mari. Manusia kodok mari dalam dunia. Ajaran kodok habis. Buat apa? Kerana sebab saking. Sebab apa? Sebab kelemahan diri kita. Sebab apa? Sebab kita cuai, tak ada ambil berat dengan dia. Ha ni jelas. Dengan sebab itu kita sebagai umat al-Islam wajib kita tadi itu kena cepat dalam masalah beri pahaman kepada ummah untuk nakwi manusia itu dapat faham, dapatnya memahami tentang masalah-masalah sakut paut dengan agama belum daripada luputnya masa. Karena masa duk jalan tu hari 24 jam belaka. Tapi kalau kita tak rebut ambilnya peluang, nescaya kita tak akan dapat apa-apa. Ha tu maknanya gitu. Dan dia tak akan kembali sama sekali dah masa ni, masa tak kembali dah. Sebab itulah ulama dia kata min khasaisis zaman alla ya'ud marratan thani. Salah satu daripada khususiat masa ia tak kembali dah. Kita nak ambil semula tak boleh dah. Dengan sebab itu rebutlah peluang keamasan ini belum daripada fatul awan, belum daripada kita luputnya masa kita. Dengan sebab itu walaupun mereka-mereka yang membawakan kebatilan itu dah bawa datang mari, tapi ada juga di dalam ummah kita ini mereka yang hebat, mereka yang faham, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkit mari kepada ini dunia, mari buat kerja tentang masalah ini sehingga kita tu boleh tupainya ilmu-ilmu mereka, cara memikir mereka, hujah-hujah mereka untuk menolakkan kebatilan daripada diri kita dan kita mengekalkan kebenaran untuk diri kita, untuk anak cucu kita, untuknya ummah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kita ni ada harga bila apabila dia bergantung dengan ajaran Tuhan. Bila manusia akan hilang daripada harga apabila terlucuk daripada ajaran Tuhan, maka manusia itu lebih teruk daripada binatang. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam jangan sama sekali kita mencuaikan masa Tuhan kita dan fursah. Makna kata bukan masa saja. Fursah ni makna lagu mana? Peluang hak Tuhan kita. Peluang ada orang mengajar, ada masjid, ada tempat, adanya kelapangan, kebebasan. Allah. Benda ni kita tak diri kita lalu. Terkadang kita kalau pergi negara kita balik saudara kita ni, nak boleh mengajar satu perkara kena ada tauliyah, kena ada kertas, kena ada azan, kena gani. Walaupun orang tu mufti sekalipun, kalau tak ada hak saning tu tak boleh mengajar. Kita ni duduk dalam negara ni
Nak mengajar sama cerah pun boleh. Kita apabila duduk dalam nikmat, salah kata kita tak ada rebut nikmat tadi. Hal ni jadi rugi bagi kita ni sebab senang dah. Senang berdoa nak ngaji bila tak apa ada. Tu tok guru pun ada. Dia tak tahu kata tok guru pun duk menyawa supaya dia juga. Nampak tu tak? Tok guru pun duk menyawa supaya dia ada demam, ada sakit, ada tu, ada ni banyak perkara. Kau masa dia dah hebat, kau masa dia gagah, masa dia lapang, masa apa? Rebut ambil ilmu. Ya kita tadi itu kalau kita takkan diri kita macam tu insya-Allah kita akan duk jadi atas, duk atas biiznillah taala. Maka kita nak ngaji ni nak isbat satu perkara. Gapo? Tengok. Iaitu muka 33 tu saya baca nak jadi buat khulasah selalu. Kalau nak baca satu harfun bi harfin tu kan jadi ikut lain pula. Ia kata dan kita nak mengetahui bahawasanya kitab kita ni iaitu nak menetapkan satu kaedah katakan an-tarka dalilun. Tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan tinggal Nabi itu ada sebab zaman Nabi dan tidak ada tegah gapo zaman Nabi itu dalil. Gapo mana dalil? Yakni tunjukkan daripada syarak kata benda tu haram kita buat kerja. Ni terkadang orang doa kata, hak Nabi kita tak buat bukan makna kita tak boleh buat. Kalau gak Nabi tak buat kita tak boleh buat, tak kena naik motor mari masjid Pak kita orang biasa nampak dah maaf lah dia orang kerja tak ada duk cara mana. Jolok kalau gitu salah. Sebab tu tak bakal tok guru orang sunnah doa kata tinggal Nabi kita kena ikut, tinggal Nabi kena ikut. Kalau ikut kena naik utah ya kata. Ni masalah kita tak faham. Kerana orang kita ni dah waktu baik kita daripada syurga ni kata gano. Dia tak ada gerak kita betul-betul gitu. Dia kata ana inni lakum minan nasihin. Aku bagi mung dua tu ada tu Hawa nak nasihat ada nak paksa pun. Lepas tu fadallahuma bighurur maka dia tunjuk benda tak kena. Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah ila akhiril ayah. Apabila teknya buah makan ni tu larang cabut habis pakaian. Supa sini. Hak Nabi tak buat bukan kita tak boleh buat. Benda molek jadi ganonya tak song kita berzikir masuk ngaka. Kita tak meh mano. Nampak dah tu? Tak meh mano. Salah kata biasa dia bawa kereta gia sokmo. Bawa kereta auto tak tahu nak pecek. Hak mana duit ada beli tapi nak pecek. Hak ni hak mana kapek tangan-tangan kata setengah-setengah. Hak nak royak kata kita tak biasa. Ni nak jadi biasa lah sikit ni insya-Allah taala. Katakan an-tarka dalil. Tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil. Dalil kata tak boleh kita buat kerja bila ada dua syarat. Apabila ada sebab zaman Nabi dan tidak ada tegah kalau Nabi kita nak buat kerja. Mari kita tengok. Yang aku tadi itu nak tujukan kitab ni terhadap ahli sunnati wal jamaah daripada mereka yang dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan aku sendiri pun berpegang teguh dengan agama Tuhan bukan semata-mata aku nak tolak di atas puak-puak rengkak ni kita niat lagu tu. Yang ngaji kita ni nak jadi hebat, nak jadi bersih ya kita kena tak hati kita mula-mula sekali amba ngaji nak akak kejahilan daripada diri amba. Hak tu hak molek sekali. Hak tu hak kena sekali. Nahnu nata'allama al-ilma linarfa'anna al-jahl. Kami mengaji ilmu agama supaya nak akaknya kejahilan daripada diri kita. Baru Tuhan buka ilmu dalam tu dengan sebab kita niat molek tu, mallahu bihi alim. Allah Taala yang punya tahu. Ilmu ni ada di pembuka Tuhan. Ya nampak baca kitab-kitab tulah tapi orang ni nampak pahlik sana, ya nampak. Di mana kata yang nampak tak nampak? Tengok lidah dia hurailah mana. Fahami dia tu setara mana. Tu orang harga orang tu dia duk dipaham. Sebab tu ulama usul dia kata ad-dalil laisa bi ghayatin bal ghayatu al-fahm. Dalil tu bukan kemocok lagi. Kemocoknya bahkan kemocok tu faham dalil. Faham dalil. Supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata
qasartus salah, makna aku semaya qasar, walam yusabbih bainahuma, dan aku tak tasbih di antara kedua-dua semaya. Semaya aku semaya qasar, iaitu semaya asar dengan semaya zuhur. Nabi qasar. Lepas tu Nabi tambah sikit kata walam yusabbih bainahuma, aku tak ada tasbih di antara dua-dua. Ha tu. Apabila tak ada tasbih di antara kedua-dua, kita faham dengan segera faham tu, kita faham tu makna lagu mana? Mana tak ada subhanallah subhanallah subhanallah, tak ada dah. Sekadar kata bangun akik tubuh gi pakai sudah. Tak, Nabi tak ada maksud tu. Walam yusabbih bainahuma ay walam yatanaffal bainahuma, Nabi tak semaya sunat di antara kedua. Kalulah Nabi tadi kata kalau aku nak semaya sunat, baik aku semaya itmam. Aku semaya pak lalu pasal apa aku nak semaya dua qasar apa, semaya pak lalu. Itu maknanya, makna bagi hadis. Kalau kita tak faham, kita dok giwak cara kita. Oh, Nabi tak ada. Apa kita dok nampak orang di Muzdalifah dok tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Tak kalau ya qasar semaya, Isya semaya apa nama maghrib, mung ni wak rangkaian ni. Ni salah faham tu. Bukan makna ya wak rangkaian, ya turut Nabi dah. Tapi hak Nabi kata walam yusabbih bainahuma, makna Nabi tak semaya sunat, ba'diyah qabliyah, Nabi tak ada hak tu. Ni kita kena faham. Kalau tak faham situ, ni masalah. Sebab itulah orang sunnah kita ni apabila kita ngaji dengan molek, dia mau kena masuk rapat. Awak apa? Kerana wak sikit boleh banyak. Pia ratik gi di kedai mana dalam jalan kita, dalam menara, dalam petani ni, kedai ni benda yang jual kualiti. Kuna papsung tapi harga murah. Cuba buka. Orang pakat gi dak cerak, orang pakat gi. Amalan sunnah lah tu dah. Wak sikit tapi boleh ganjaran penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hawa apa? Karena betul molek dengan hatu hai suruh Nabi wak contoh. Ya betul. Hak ni gak hitam dari sampai ke bekak sini. Tapi Tuhan tak terima. Wak apa? Karena mukhalafah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak supa amalan dia wak dengan Nabi, tak supa dengan Tuhan suruh. Ni masalah tu. Kalau gitu, orang Islam semua, dengarlah ajaran sunnah ni mudah, tak ada bahaya. Tak ada dia jadi kata kita ni kena duk jadi susah dalam masalah wa amal, payah katik, wasa kata berat katik, tak ada. Mudah. Cuma kita ni terkadang maaf dalam sebut dah, tu ambo sendiri, terkadang kita tak pandai nak royak, nak guna bahasa nak orang tu faham. Ni terkadang kita punga pokok kayu, pop punga, luruh sampai ke bunga-bunga. Kita dah nak buah ya tu, tapi kita punga kuat dah, luruh pi bunga-bunga patah pi dah punuh pokok kayu kita. Alangkah molek kita ambil galah kita ni. Wah, buah kayu ni aku nak kait, kita kait turun. Ya gitu cara. Sebab itulah nak wis sedap mulut, ulama guru saya, dia kata nak wis sedap mulut senang ya. Nak maki gitu, nak kata gitu, nak kata gitu boleh. Tetapi nak wis orang pecah daripada diri dia, daripada pahamnya salah tu pergi pada pahamnya betul, hak tu tujuan kita jadi pendakwah. Nak buat lagu mana apabila kita kecek orang hak dengar kita tu, dia boleh pecah tu baik benda hak tak kena hak dia dok bawa tu. Dia boleh tukar daripada benda hak dia dok buat tadi tu tak kena dengan syarak, dia tukar dalam minit tu lah. Nak buat agama ni lidah. Kalau gitu cara kita dakwah ni benar-benar dok tanya orang sunnah memang. Tapi cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak nak ambil benar-benar wi kepada umat masyarakat ni, adakah kita tadi itu pernah lihat? Sebab tu ada satu ulama yang buat kecek manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak serunya manusia kepada ajaran sunnah ni macam mana? Kita ada begitu-gitu. Nak ayat tu ni rupa Nabi buat gini, ni rupa Nabi buat gini, ni gini, ni gini. Semua tadi itu nak gerakkan ni ataupun ki depan ataupun belakang, wajib kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tak silap kita. Sebab itulah Imam Bukhari dia kata al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu belum dari kita nak kecek, belum pada kita nak buat. Penting ilmu. Imam Ahmad kata al-ilmu yahtaju ila nafsil insan akthar min at-ta'am wasyarab. Ilmu tadi itu berhajat pada diri manusia lebih daripada makan dan minum lagi. Tu ilmu. Tak ada dalam Quran sebagaimana berdoa ayat sama dah hak Tuhan suami tak tambah malaikat ilmu. Kalau gitu dengan sebab itu dia kata
di sinilah aku jadi tertolak. Bagi aku ni nak menyatanya hujah-hujah yang nyata, lagi terang di atas sahnya apa yang kita nak berjalan ini. Dan tokoh-tokoh ulama kita jalan kata bahawasanya tiap-tiap perkara hak Nabi kita tinggal, sedangkan ada sebab zaman dia, tegah tak ada zaman Nabi, dalil di atas rangkaian perkara yang hak Nabi tinggal. Hak Nabi tinggal tu kalaulah kita mari periduk, sedangkan zaman Nabi ada sebab, tak ada tegah kita pergi buat, itu panggil rangkaian cerak hak tu. Jatuh. Makna kata punuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah punuh. Dan orang punuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada mahsyar esok dahaga, tak boleh makan. Kalau haud tadi Nabi malaikat sekak tu baik. Puak ni haula ghayyaru wa baddalu ba'dak. Mereka ini ubah dan tukar lepas pada engkau ya Rasulullah. Pak Nabi katakan suhqan liman baddalu wa ghayyaru. Jauh-jauh mereka ubah, mereka tak serupa dengan ajaran aku, jauh. Tu hari tu nyanyi kita. Sebab tu kita tahu tak sadar bosan ni kita semayat dah ni. Kita duduk dalam masjid dah orang tak semayat banyak. Hak tak semayat apa kita seru. Hak tak semayat tu apa kita seru, hak tak kenal agama lagi kita seru. Ulama kita naik ke Chiang Rai, Chiang mana seru mereka tak beriman. Dia buat kerja tu tak orang sunnah ke buat kerja. Tak ada hujah kalau nak hujah lagu tu. Cuma hak duduk dalam masjid dah nak duduk lagu mana. We ingat kata bukan syaitan ada luar masjid saja. Dalam masjid ni ada. Ia nak hasukkan kita, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ia nak bangkatkan kita, nak bawa kita, nak buat kita sebagai kenderaan. Tagi orang baik yang keluar tu baik Islam, apabila orang sudah baik masuk pula, pada iqamat dia tubik pula. Pada tu apabila kita duduk dalam saf, yang mari itu makna kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dia duduk sekali dengan kita panggil qarin. Kalau gitu dalam masjid pun kita nak cara, luar masjid pun kita nak cara. Nak we molek belaka, luar lagu mana jadi molek, dalam jadi lagu mana nak we jadi molek, itu maknanya. Dan ada masa lagi sikit 10 minit insya-Allah, iaitu aku ni, dia kata aku ni kanak nak we kita sebagai orang Islam ni faham dan nak mengajak bahawasanya tinggal Nabi itu setengah-setengah orang Islam kata bukan dalil. Bukan tiap-tiap Nabi tinggal kita tak boleh buat. Dia kata gitu. Lepas tu syarat lagu mana hak Nabi tak ada buat tak boleh buat. Hak Nabi tiap-tiap Nabi hak Nabi tak buat kita bukan tak boleh buat tu syarat lagu mana? Syarat tak ada syarat apa kan? Apa je buat misal mudah-mudah. Buat misal dengan meja, buat misal dengan peti sejuk, buat misal dengan telefon, buat misal dengan internet. Tu ya. Tak kira di mana dok mengajar, amo dengar mari berpuluh-puluh keset lah kita kata dok mengajar di Indonesia apa balas tu hujah. Dok mengajar di Malaysia balas tu hujah. Hak tanding kita ni cerak dah balas tu. Seolah kata tak ada hujah lain. Hujah kata kalau tak leh gak mikrofon ni tak leh ada. Kalau tak leh gak kipas angin tak leh ada. Dok meneter rengkok dalam rumah dia tu rengkok saja. Masuk mula-mula pintu tak ada ikon dah. Dia kata mana ada zaman Nabi. Itu orang biasa kena dia mau kata je Allah dah. Kena je Allah dah. Jadi masuk go demo lalu Ya bukan go hak tu orang panggil benda yang pesing kata kalau kita nak kecek kasar sikit, iaitu syurga dajjal ni yang ngaku Tuhan. Syurga dajjal ni yang ngaku Tuhan. Ngaku dajjal ni syurga Tuhan. Terbalik kau tu. Sebab itulah kita nak jadi nak buatlah mana kita ada antibody. Ada apa yang kata antibody ni bahasa kita tan. Apabila mari menyakit, tolak dengan sendiri. Apabila mari virus di dalam komputer, ya tolak dengan sendiri. Panggil program anti virus tadi itu ya ada. Supaya nak jagakan kita. Kalau tidak agak glosor lah kita ni nyanyi. Wa amma dia buku kita semaya Allahu akbar 4 takbir. Jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak terima amalan kita. Apa mukhalafah Nabi. Hak ni hak kita duk bimbang aja. Bimbang diri kita. Lepas tu apabila kita bimbang diri kita, kita nak rayak semua ada sikit sebanyak pada ilmu ni nak rayak sebagai pendakwah. Lepas tu pakak kira lah. Sebab tiap-tiap orang ni kena cara ke diri, amah nak cara diri amah akhirat esok.
Kamu nak cara diri kamu sendiri akhirat esok. Cuma dalam dunia ni boleh jadi guru, dengan orang mengaji sikit-sikit sebanyak ni, mengingati masuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak tu ya. Cuma akhirat esok nafsi. Setiap diri tu kena ada cara diri masing-masing. Kalau gitu, orang royak kata tiap-tiap tinggal Nabi tu bukan hujah, bukan dalil. Orang panggil cara yang nak berdakwahkan, nak mengajakkan manusia kepada buatnya semua perkara-perkara rengkok elok agama. Apabila kata nak kita tak kena gantung dengan Nabi dalam masalah amal ibadat, tak ada gapo. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di dalam hadis yang sabit kata kan, "Ma min syai'in yuqarribukum ila Allahi illa wa ana adullahu." Tidak ada satu perkara yang nak mendekati diri kamu kepada Allah, malaikat aku tunjuk ajar dia. Gapo mendekati tu? Makna kata amal ibadat. Ba'da Nabi tak pernah ajar. Sebab gapo? Kita reti sendiri hak tu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, hadis sahih Muslim tu kan? Kamu lebih reti, lebih tahu apa yang kamu itu nak uruskan dunia. Cuma dalam ba'da sekadar jangan kita jangan belaga dengan dalil syarak. Ada tempat teh kita tak ada oyak dah kan, pakai baju Melayu. Tak apa. Ada tempat teh kita makan nasi kerabu pagi. Tak apa. Ada tempat teh kita kalau naik gapo nama nak buat majlis syukur gapo ada gula daging, gula kambing. Tak apa. Boh riah pisai katik tak ada masalah tak ada gapo, itu ba'da. Tetapi ibadat tak boleh nak gantung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak gantung dia, orang tanya, kita nak buat diri tak boleh. Kalau kita tak gantung pada apa arti kita mengucap dua dia tu jadi apa nama rasul kita? Kalau kita tak nak gantung kepada Nabi Muhammad dalam masalah ibadat, apa arti kita ni i'tikad atas dia tu adalah rasul kita? Tak ada arti. Supaya kita lah nak masuk mengaji, tapi kita tak saya turut unek-unek sekolah ni. Arti apa kita masuk mengaji dengan orang? Masuk dalam masjid, cara orang dalam masjid lagu mana kita nak peradak kot nu, kiblat kita kot tu. Misal kata, apa arti lagu tu? Baik tak sama hari masjid. Ini Nawawi kita faham kata sistem tadi itu aturan susun ni tu wajib kita kena faham. Wajib kita kena faham. Seperti kamu, bahkan sesungguhnya mereka itu akan royak kata tak ada gapo kita nak buat rangka peraya Nabi pun tak apa, semaya ragaib pun tak apa, dan lain-lain lagi daripada benda-benda tu tak ada apa, tak ada masalah. Tak ada salah apa. Ni orang pengen kata apabila kita tak faham ni membawa ada kata kita ni menyanyikan diri. Orang tak faham ni nyanyi kepada diri. Sebab tu orang ni, orang politik ataupun orang mana-mana, dia dok tengok rakyat-rakyat kita ni kerja berat ke, kerja payah, kerja berat. Di situ dia warinya alat-alat untuk tolong. Untuk apa tu? Untuk nak lepas manusia tadi itu daripada kerja berat. Juga supaya juga orang alim ulama ni, hak Islam kita nak bawa ni lah mana? Orang sunnah kita nak bawa ni. Nampak letihnya dia mau amal. Allah mari hak tu, hak tu, hak ni, hak tu, hak tu, hak tu. Habis duit lagi, masa lagi, begotu lagi. Tak ada boleh gapo. Bahagia tanya kata buat rangka ni supaya adalah kita tak usah sebut dah deh. Ni tak ada 47 lagi kan ni. Nah, seminggu dah kan? Seminggu dah. Tak apalah. Nak ayat kata apabila kita tengok cik pergi mari, pakai masa seminggu. Nak buat amal ibadat pesing rangka. Lepas tu nak boleh gapo? Orang tanya tapas ni moga ni gapo? Ini ada ya. Ada, boleh pahala tak? Boleh. Tengok. Halih kacing. Ya ada asal tak ada pahala dosa, ya ada bersuku masalah ibadat ni. Ibadat ni ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yu'aqabu ala tarkihi. Ha ni hak wajib. Kalau hak tak wajib, mana kata kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal tak ada kena dapat dosa gapo-gapo. Ya dua tu ya, wajib wa sunat. Dalam Islam kita amal ibadat kita dua. Wajib sunat. Rangka tak ada. Tapi mari-mari hak baru lah ni. Gapo ni? Rangka hak molek. Ya Allah, hukum yang ketiga ada. Sebenarnya Islam kita ada 5, ada wajib, ada sunat. Haram, makruh, haram.
Mari mana ni rengka hak molek ni? Mari di mana? Kita usul ada rakyat ke? Usul Imam Syafi'i, kitab risalah ke, kitab apa kata lagi hak ulama-ulama kita tulis? Tak ada. Mari di mana? Tak lain tak bukan, hak tu dah wajtanaba ma ahdatsahul khalaf. Iaitu kena menjauhkan diri orang kamar dia itu buat rengka tambah dalam agama. Tu mana tambah? Demo kata, tambah benda molek, tak ada gapo. Cuba pergi bubuh jari ni, boleh 2 pula ni. Jadi ya 5 kan? Boleh buh 2 pula sini ni. Jangan dak. Hak ada tu pun demo nak wear tu baik sebab hak 5 ni tu hewat molek dah. Kalau gitu agama kita ni agama yang sempurna. Apabila sempurna tak berhajat pada tambah. Apabila tambah tu tak molek dah lah. Ya kita faham kok tu, ya dak. Ni masalah-masalah lagu ni. Dan kalaulah kita tak beramal dengan kaedah kata tinggal Nabi, hak ada sebab tak ada manik tadi itu rengka apa jadi rengka hak ni mari Mu'tazilah, mari Mujahmiyah, mari hak tu, mari hak ni, mari Khawarij, mari nyo demo tu demo ni untuk nak memunuhkan pegangnya. Habis licin. Bak pegangnya hak jadi punuh ni ya mari bak ni. Sahabat Nabi mari gini bab pegangnya. Tabi'in mari gini bab pegangnya. Atba' mari gini. Tiba-tiba kita nak lekak kok ni. Lagu mana? Allah Subhanahu wa taala royak kata, Allah Taala royak kata aku redha terhadap sahabat. Tak ada redha lagi sahabat. Tak wei kau tu. Allah Subhanahu wa taala royak kata agama ni sempurna. Ada lagi kita kena tambah. Kau tu. Allah Subhanahu wa taala royak kata aku sifat lagu ni dalam Quran. Kena kau ni. Gapo tu? Satunya, yakni tak ada turut jinjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in dan tabi'in dengan dakwa kata semua mereka itu tinggal, mereka tertawak kerja, bukan kita tak boleh buat. Terkadang orang awam tempat kita duk faham kata masalah makhluk saja ya, hak kita duk sungguh sangat bab pegangnya tu lebih utama. Pegangnya kita lihat dalam ni. Kalau tak kena sini, cerak tak boleh duduk dengan Nabi. Cerak tak boleh duduk dengan Nabi. Umur kita peri saja. Kita nak akan mengaji satu per satu biiznillah taala. Cuma masa tak ada dah ni. Kita nak wi satu perkara hari ni, iaitu rengka ni ada 2 perkara. Ada 2 perkara hak teruk belakang ni. Semua rengka adalah tak betul jalan belakang. Cuma ya ada 2 bagai dalam tu. Ada rengka panggil bid'atun mukaffirah. Satu bid'atun mufassaqah. Lagu mana pula bid'ah mufassirah gini. Rengka yang menjatuhkan seorang daripada agama bila apabila ia rengka kamar dia iktikad tak benda tadi itu halal bagi dia. Seperti iktikad kata Quran hak kita dak ada depan ini bukan kalam Tuhan. Bahkan salah satu daripada pahami Jibril ataupun Nabi daripada Tuhan, maka Nabi ataupun Jibril lah buat bahasa kita duk baca. Pegangnya lagu tu adalah rengka yang menjatuhkan seorang itu agama. Jangan buat main. Ada satu lagi rengka yang menjadikan kita tu fasik. Masalan, rengka Maulidun Nabi ke, rengka semaya ragaib ke, rengka mengatik pelak-pelak ke, rengka pesen buat makan 7 hari pelak-pelak ke, hak dia panggil rengka mufassaqah. Jadi kita itu jadi berdosa. Kita kena faham situ. Maka daripada 2 tu lah apabila kita faham, insya-Allah taala kita akan masuk pula gapo dia hak ulama-ulama kita rakyat tentang masalah tu kita nak akad misal. Cuma masa tak ada ni buku 8 dah ni. Minta dirilah dulu biiznillah taala. Maka pada perjumpaan kita sekali ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan tambahnya faham kepada kita, iman kepada kita, takwa kepada kita, dan minta Allah Ta'ala angkatkan bala petaka daripada kita, benda susah payah daripada kita, menyakit daripada kita, dan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita sekalian sama ada lagi atau mati giddah. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.